Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafati Adiana binti Muhammad Kamal Zaman. Nombor bateri I2220642. Yang saya akan terangkan apa itu LGBT lah. Yang mana LGBT ni membawa maksud kepada lesbian, gay, bisexual dengan transgender lah. Yang pada tahun 1990, ia berevolusi daripada perkataan LGBT. Dan sekarang ni kita ada perkataan baru iaitu LGBTQ lah. Yang mana Q bermaksud queer. Saya akan terangkan lah apa itu kan. Yang mana permulaan lesbian ni yang mana perempuan dia suka kepada sama jenis lah, iaitu perempuan ke perempuan. Manakala gay pula lelaki menyukai lelaki. Dan kalau bisexual yang mana seorang ni dia suka dua-dua jantina. Tak kisah dia suka perempuan, dia pun boleh suka lelaki juga. Yang terakhir adalah transgender lah, yang mana dia menukar jantina dia lah kepada berlawanan. Contohnya lelaki bertukar kepada perempuan ataupun perempuan bertukar kepada lelaki. Dan yang terakhir yang terbaru iaitu queer. Queer tu bermaksud queer tu maksud golongan ni dia mudah tertarik kepada semua golongan lah, berdasarkan personality diorang lah. Contoh diorang suka macam diorang tak kisah diorang suka gay, diorang suka lesbian, diorang pun boleh suka kepada transgender lah, macam tu. Saya akan sambung latar belakang LGBT. LGBT tu dia ni gerakan ataupun pertubuhan kan. Kat sini saya akan lebih terperinci sikit lah. Pada awalnya kan, sebelum masalah homoseksual ni muncul, kita panggil dia sebagai gender yang ketiga lah. Macam sebelum ni kita tak ada sebut lesbian ke gay, transgender, kita tak sebut. Kita sebut dia sebagai gender yang ketiga. Isu pada awal mulanya isu ni dia adalah isu homofilia lah pada tahun 1950 hingga 1960 macam tu. Lepas tu lepas lama sikit dia berlaku isu gay ataupun lesbian lah kan, macam tu. Lepas tu dalam lepas tu macam ada isu sikit lah kan, yang mana lesbian ni dia macam tak nak bekerja sama dengan lelaki macam tu kan. Muncullah muncullah macam feminism macam tu kan, feminism tu. Yang mana diorang ni dia lebih perjuangkan hak para kaum homoseksual lah. Contoh macam yang mana gerakan free love macam tu. Saya akan sambung kenapa saya kata LGBT ni adalah gerakan kan, yang mana ada satu peristiwa ni lah dekat Amerika Syarikat kan. Diorang ni catatlah peristiwa ni sebagai pemicu gerakan pejuang hak asasi hak asasi para penganut gay lah. Yang mana diorang lepas tu macam berlaku ataupun macam perkenalkan lah kan komunitas baru macam gay macam from homosexual something macam tu. Dalam masa sama diorang pun perkenalkan lah lambang diorang iaitu diorang melambangkan diri diorang dengan pelangi. Macam sampai sekarang lah, macam kalau kita tahu contoh orang tu, kalau kita nak tahu orang tu macam dia tukar, dia transgender ke ataupun gay kan, contoh nama dia Joy kan, tiba-tiba kat situ dia akan tulis nama pelangi something macam tu untuk menunjukkan diorang tu LGBT macam tu. Tapi kan dalam Al-Quran pun dah jelaskan lah bahawa golongan ni pun sebenarnya dah lama wujud lah, iaitu pada zaman kaum Nabi Lut lah. Yang mana kita tahu kaum Nabi Lut ni diorang suka sesama jantina, betul tak? Cumanya sekarang ni kita lebih terperinci lah yang mana gay, lesbian, transgender, bisexual ataupun queer yang terbaru ni lah kan. Cumanya macam kita tahu bahawa LGBT ni adalah perbuatan yang keji lah, yang paling dibenci oleh Allah lah. Perjuangan perempuan LGBT ini ialah untuk mendapatkan pengiktirafan undang-undang terhadap perkahwinan lah. Mereka kononnya nak berkahwin sesama sendiri. Contohnya lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Tapi benda tu haram lah dari segi syarak. Kalau dari segi undang-undang negara pun tidak diluruskan lah. Benda tu pun dah mencemari ataupun dah mencemarkan nama perkahwinan yang sebenar. Perjuangan golongan ini yang berasaskan fahaman liberalism, yang mana tidak menghayalkan berlaku dalam masyarakat mereka. Perjuangan golongan LGBT kelihatan mendapat sokongan di beberapa buah negara, antaranya Belanda, negara terawal yang meluluskan perkahwinan sivil sesama sejenis ini, iaitu pada tahun 2001. Apa yang dapat kita lihat sekarang iaitu LGBT ni sekarang semakin berleluasa lah. Mereka sering melakukan hubungan song-song yang akan mendatangkan pelbagai masalah kesihatan, antaranya iaitu cacar monyet, antara penyakit yang banyak berlaku pada pasangan LGBT ni lah. Seterusnya ialah penyakit sifilis. Sifilis juga adalah penyakit yang lebih berisiko, yang mana
ubat-ubat yang susah dicari serta susahlah untuk sembuh. Lepas tu selain sifilis, pasangan itu akan lebih cenderung untuk mendapat penyakit lah, HIV, iaitu penyakit yang tiada ubat untuk sembuh, melainkan mati. Okey, jumlah golongan homoseksual dan transgender di negara ini menunjukkan peningkatan setiap tahun menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam tempoh 20 tahun. Jumlah golongan transgender menunjukkan peningkatan sebanyak 200%, iaitu sebanyak 30,000 orang pada tahun ini berbanding 10,000 orang pada tahun 1988, dan kebanyakan mereka daripada golongan ini bekerja sebagai pekerja seks lah. Dengan itu ibu bapa memainkan peranan lah untuk menjaga anak-anak mereka daripada berkawan bebas ataupun keluar pada lewat-lewat malam tanpa pengetahuan. So ibu bapa kena take note lah benda tu. Nama saya Ummu Nadiha binti Muhammad Ali, nombor matrik I22206304. Jadi saya ingin membentangkan tentang simbol dalam gerakan LGBT. Bendera pelangi merupakan simbol utama dalam gerakan LGBT. Warna-warni ini mencerminkan kepelbagaian komuniti LGBT dan spektrum seksualiti. Jadi dalam penggunaan simbol dalam gerakan LGBT ini, bendera pelangi ini sebagai simbol kebanggaan gay yang bermula di satu tempat, iaitu di San Francisco, California, dan menjadikan adat di antara gerakan hak LGBT di seluruh dunia. Pada asalnya, bendera pelangi ini direka oleh Gilbert Baker. Reka bentuk itu memberi inspirasi kepada variasi bendera pelangi yang mempunyai 8 warna yang terdiri daripada 6 jalur, iaitu warna merah, warna oranye, warna kuning, warna hijau, warna biru dan warna ungu. Pada tahun 1974, Baker bertemu Harvey Milk, seorang pemimpin gay yang berpengaruh, yang kemudiannya mencabar Baker ni untuk mencipta simbol buat komuniti gay ini. Bendera kebanggaan gay asalnya dikibarkan pada sambutan perarakan Hari Kebangsaan Gay di San Francisco pada 25 Jun 1978. Sebelum peristiwa itu, segitiga merah jambu telah digunakan sebagai simbol untuk komuniti LGBT. Walaupun memiliki satu babak gelap dalam sejarah homoseksual, rejim Nazi telah menggunakan segitiga merah jambu sebagai pengenal pastian lelaki yang ditahan sebagai homoseksual di kamp tahanan sepanjang Perang Dunia Kedua. Dengan itu, daripada bergantung pada alat penindasan Nazi, pihak LGBT ini ingin mencari simbol inspirasi baru. Jadi pada tahun 1979, bendera itu diubah suai sekali lagi untuk menghiasi lampu di sepanjang laluan perarakan dengan ratusan spanduk pelangi. Jadi sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah binti Hassan Basri, nombor bateri I22206272. Okey, baik. Di sini saya akan menerangkan isi yang seterusnya, iaitu isi yang ketiga, iaitu adakah di Malaysia wujudnya golongan-golongan LGBT ini? Bagi saya, golongan LGBT di Malaysia ini sudah mula menapak sejak pada awal tahun 1980-an lagi, di mana pada awalnya hanya wujud golongan-golongan pondan dan maknyah, akan tetapi pada tahun 1990-an golongan ini terus berkembang di Malaysia dan melabelkan diri mereka ni sebagai lesbian, gay dan bisexual dan transgender. Dan pengembangan ini telah memberi kejutan yang sangat besar terhadap masyarakat Malaysia sehingga kini. Ini kerana Malaysia merupakan negara yang menggunakan agama Islam sebagai agama rasmi dan seramai 61.3% penduduk adalah mereka yang menganuti agama Islam sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, masyarakat Malaysia ni tidak boleh menyokong LGBT kerana ia bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia yang mengiktiraf keturunan dan perbezaan jantina. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai bertentangan dengan budaya dan agama. Di sini
Kerajaan wujudkan PTSI tangani gejala sosial dalam masyarakat. Kerajaan memandang serius isu berkaitan lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT ini yang dilihat semakin membimbangkan mutakhir ini. Perlakuan LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Masyarakat Malaysia tidak boleh menyokong LGBT kerana ia bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia yang mengiktirafkan keturunan dan perbezaan jantina. Wanita pada zaman jahiliah dulu ialah golongan yang dihina, yang kadang-kadang dilayan sebagaimana binatang untuk memuaskan nafsu. Dengan kedatangan Islam, salah satu sumbangan yang paling besar adalah memuliakan wanita. Tidak ada manusia di dunia ini yang bahagia tanpa wanita. Bahkan seorang lelaki dan juga seorang anak tidak akan boleh masuk syurga kecuali dengan restu ibunya, iaitu juga wanita. Semua pihak perlu bersatu walaupun berbeza agama untuk menentang LGBT. Kerana apabila kita menyokong tuntutan mereka, bermakna agama sudah tidak jadi rujukan. Negara barat yang mempunyai masalah sosial begitu serius kerana di barat, agama sudah jauh daripada kehidupan sehari mereka. Apabila budaya ini sudah berjaya di barat, mereka cuba pula untuk mempengaruhi negara yang masih berpegang kepada nilai ketimuran serta adat seperti Indonesia. Jadi, kita mesti bersatu dalam apa juga keadaan serta kemampuan yang ada untuk menentang LGBT. Sebagai contoh saya bagi, yang dapat kita ulaskan adalah seperti yang dilakukan oleh seorang peniaga produk yang kembali berpakaian wanita hingga digelar sebagai penunggang agama. Bagi pandangan saya, kita sudah tidak boleh berlembut kerana mereka sebenarnya tahu apa yang dilakukan itu salah. Tetapi, sengaja mahu menunjukkan bahawa mereka ini menang dalam perjuangan ini. Jadi, kita mesti pertahankan bahawa apa yang mereka lakukan itu salah di sisi agama dan juga salah dalam tidak bersesuaian dengan nilai kemanusiaan. Tambahan, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat ialah dengan memperkukuhkan institusi keluarga dan memastikan anak-anak mendapat pendidikan agama yang baik, serta mengurangkan kebergantungan kepada kebendaan seperti yang gadget, apa yang kita bagi untuk menilai kejayaan dalam hidup mereka. Memang kita perlu memiliki pencapaian yang ada di dunia, tetapi jangan sesekali lupa kepada landasan-landasan kerana agama adalah yang akan membimbing kita ke jalan yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Seperti yang kita tahu, golongan LGBT ni mereka tidak lagi bersembunyi ataupun berselindung. Sebaliknya mereka dengan lantang bersuara menuntut hak persamaan identiti yang mereka bawa. Sedangkan mereka tahu benda tu jauh daripada fitrah manusia. Mereka sering bersuara bahawa golongan mereka ni ditindas dan dizalimi oleh kebanyakan negara, khususnya negara-negara Islam. Jadi, pada pandangan saya, budaya LGBT ni tidak patut dinormalisasikan dalam masyarakat Malaysia kerana budaya LGBT ni bukan sahaja bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia, malahan bertentangan dengan undang-undang negara. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menentang perlakuan LGBT ni kerana ia dapat merosakkan fitrah hidup manusia serta memberikan implikasi yang besar terhadap akhlak dan moral. Berdasarkan pandangan ulama mengatakan bahawa ada hadis sahih yang jelas melarang perbuatan LGBT ni kerana ia akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dilaknat oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, kita boleh lihat di negara-negara barat yang menyokong perbuatan LGBT ni, selain mereka ni merosakkan ikatan suci perkahwinan yang difitrahkan Tuhan untuk lelaki dan perempuan yang semula jadi, banyak keburukan dia daripada kebaikan dia. Jadi perkara ni amat membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius daripada kerajaan. Saya juga berharap bahawa kerajaan dapat menjelaskan sejauh mana pengawalan yang dilakukan oleh kementerian daripada merosakkan pemikiran masyarakat serta penyerapan normalisasi LGBT di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Terima kasih.